Assalamualaikum Cik. Terima kasih kerana datang hari ini. Apa khabar hari ini? Salam, khabar baik. Cik sihat? Harapnya Cik dah makanlah sebelum hadir ke sesi kita hari ini ya. Alhamdulillah sihat. Makan pun sudah. Okey, jadi disebabkan sesi kita hari ini adalah sesi pertama Cik dan saya pun baru bertemu dengan Cik hari ini. Saya akan memperkenalkan diri saya dahulu lah ya. Nama saya Ainur Farah Adila binti Ahmad Zaini. Cik boleh panggil saya Ainur ataupun Farah ataupun Adila, mana-mana yang Cik selesa lah ya. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih lah kerana meluangkan masa Cik untuk hari ini untuk menghadiri sesi kita hari ini. Saya harap Cik datang hari ini dengan sukarela, tiada paksaan. Oh tak. Hari ni saya hadir dengan sukarela. Baiklah Cik, sebelum kita teruskan sesi kita hari ini, saya akan menceritakan ataupun menerangkan sedikit tentang perjalanan sesi kita pada hari ini. Seperti yang Cik tahu, saya adalah seorang anggota PRS, Pembina Rakan Sebaya. Saya di sini hanyalah untuk membantu, mendengar dan juga memberikan cadangan yang bersesuaian dengan masalah yang akan kita bincangkan bersama-sama sebentar lagi. Okey, saya faham. Okey. Dan sisi ini juga saya ingin mengingatkan kepada Cik bahawa dalam sisi ini Cik bebas untuk menceritakan apa-apa sahaja yang Cik selesa untuk ceritakan. Saya juga nak ingatkan bahawa Cik berkuasa penuh untuk menamatkan sesi ini. Sekiranya Cik tak berasa selesa ke ataupun Cik rasa macam itu setakat itu saja yang Cik nak. Dan Cik juga berhak untuk membuat apa-apa keputusan setelah habis saja sesi kita bertani. Saya harap Cik jelas dan faham dengan penerangan saya ya. Saya faham Sam. Saya faham dengan jelas akan sesi kita hari ni. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini, saya sebenarnya ingin meminta kebenaran Cik untuk membenarkan saya merakam sesi kaunseling kita hari ini dengan tujuan pembelajaran. Di sini saya nak maklumkan bahawa segala identiti atau masalah Cik saya akan rahsiakan. Oh, boleh. Tapi kan kalau boleh saya tak nak nampak muka saya boleh? Itu tak jadi masalah, nanti saya boleh edit dan sembunyikan muka Cik. Terima kasih ya Cik. Baik. Baik, mari kita mulakan sesi kita ya Cik. Kalau tidak keberatan, bolehkah Cik ceritakan apakah masalah yang Cik hadapi hari ini? Ya boleh. Sebenarnya saya mengalami stres sepanjang pandemik ni. Seperti Cik juga tahu, saya ni seorang pelajar dan kami harus meneruskan pengajian kami secara atas talian. Semasa pengajian atas talian ni, saya rasa sangat stres sebab saya tak dapat nak tumpu perhatian dengan baik. Bukan tu je, saya juga mengalami masalah dengan keadaan di rumah yang menyebabkan fikiran saya berselaru dengan masalah yang sedia ada yang berlaku pada masa yang sama. Saya sangat stres dan kusut. Jadi, Cik mempunyai masalah dalam pembelajaran disebabkan keadaan di rumah, betul ke? Ya betul. Boleh Cik ceritakan kepada saya lebih detail lagi macam mana situasi di rumah ketika Cik melakukan pembelajaran secara atas talian kalau tak keberatan? Tak apa. Saya sering memulakan kelas saya pada awal pagi kat dalam bilik sebab saya ada adik-beradik yang masih kecil lagi. Saya juga perlu jaga dan perlu belajar pada waktu yang sama. Keadaan ni ia membuatkan saya gagal untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Contohnya bila pensyarah tanya beberapa soalan kan, saya sering macam terpinga-pinga dan tak dapat jawab soalan yang ditanya dengan jelas. Perkara ni dia menjadikan saya berasa macam sia-sia datang kelas sedangkan saya tak mampu fokus sepenuhnya. Saya faham situasi Puan. Situasi Cik, maaf ya. Kalau tak keberatan, saya ingin menanyakan satu lagi soalan. Boleh tak saya tahu berdasarkan situasi yang masalah yang Cik alami ni, adakah ini memberikan implikasi ataupun kesan kepada kesihatan Cik daripada segi fizikal ke atau segi mental? Ada sebenarnya kan situasi yang saya hadapi sekarang ni dia memberikan impak kepada emosi saya.
stres yang saya rasa ni dia melampaui batas yang boleh saya tangani. Jadi saya kerap macam menangis pada waktu malam sampai saya tertidur. Saya tak mampu untuk meluahkan masalah yang saya hadapi. Dan saya tak ada siapa-siapa yang saya nak hubungi untuk cerita tentang masalah saya. Bukan tu je. Dengan stres yang melampau ni kan, saya rasa macam saya kehilangan berat badan yang banyak sebab saya tak ada selera nak makan sebab stres. Kadang-kadang saya makan sekali sehari je. Saya, ya betul. Saya sedar kalau stres, sorry ya. Saya sedar kalau stres yang saya alami ni bukan hanya saya je yang terima sebab ibu bapa saya pun ada masalah stres yang sama. Sebabnya kedua-dua ibu bapa saya ni mereka bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Ya, mereka bekerja dari rumah. Sebab tu kan saya macam tak dapat nak salahkan mereka. Tapi saya macam mana sebab saya rasa macam saya perlu tolong diorang, tolong ibu bapa saya untuk menjaga adik-beradik saya. Untuk macam nak ringankan beban mereka lah sebab saya ni kan anak sulung. Lepas tu macam lepas tu macam secara tak langsung ia macam berikan kesan kepada saya. Sebab saya sering mengulang kaji pada waktu malam dan bangun awal pagi untuk memastikan kawasan rumah ni bersih dan makanan pun dah disediakan. Tanggungjawab saya ni sebagai seorang anak masih gagal untuk saya mencapai sebab ibu bapa saya masih bertengkar dan saya dan rasa stres ketika rumah ni ada dalam keadaan yang bersepah dan adik-beradik saya pula macam main dekat kawasan ruang tamu kan. Kadang-kadang kanak-kanak pun jadi satu faktor kita jadi stres kan. Jadi Cik belajar dan juga membantu ibu bapa dekat rumah Cik lah kan. Saya rasa belajar dan sambil belajar sambil tu menolong ibu dekat rumah pun salah satu perkara yang tak semua orang boleh lakukan. Jadi saya rasa Cik patut berbangga yang Cik mampu untuk menangani masalah ni. Terima kasih. Baik. Saya rasa memang masalah ni memang common. Jadi Cik yang rasa macam diri Cik lemah ke apa, itu adalah salah satu benda yang normal. Jadi saya akan teruskan sesi ni, boleh ke? Saya teruskan? Tak apa. Ambil. Tak apa ya. Okey, jadi saya nak tanya okey, sekejap ya. Jadi saya nak tanya, sepanjang situasi yang berlaku ni, Cik ada tak terfikir ataupun pernah melakukan apa-apa inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang Cik hadapi? Kalau Cik sudi untuk ceritakan, saya sudi untuk mendengarnya. Okey. Sebenarnya saya ni banyak minta pandangan orang lain daripada media sosial. Media sosial. Media sosial tu yang mana ya? Twitter. Ya, Twitter. Okay, saya ada akaun Twitter dan saya selalu guna Twitter. So saya tanya macam opinion orang dekat Twitter lah ya. Selain daripada tu saya pun banyak saya banyak tonton video yang bermotivasi yang saya rasa macam dapat bantu saya dalam menangani masalah saya ni. Lepas tu antara perkara yang pernah saya lakukan ialah dengan mencuba pelbagai hobi yang baru. Sebab banyak video-video yang saya tonton, mereka kata bahawa hobi tu dapat mengurangkan stres. Saya mengakulah. Betul, saya mengaku sebab memang banyak dapat mengurangkan stres dan dapat melupakan stres, lepas tu dapat melupakan masalah yang saya hadapi di rumah, hobi ya. Tapi kebanyakan hobi yang saya cuba, ia memaksa saya untuk memberikan komitmen yang tinggi. Contohnya macam menanam pokok. Memang minat tanam pokok? Ya, pokok. So, rumah saya banyak pokok, saya minat tanam pokok ya. Lepas tu tapi kan tanam pokok ni dia memerlukan komitmen untuk memastikan tanaman saya tu subur. So, saya juga sambil tu saya juga pernah menyusun jadual ulang kaji saya pada waktu subuh. Jadual pada awal pagi?
Awal pagi. Jadi lepas sembahyang subuh tu kan tujuan ulang kaji dah kan. Tapi kan jadual ni saya tak dapat nak kekalkan sebab saya sering melakukan kerja rumah di awal pagi. Jadi saya tak dapat nak fokus nak ulang kaji pelajaran saya tu. Yalah, sebab cik dah biasa untuk bangun awal untuk mengemas rumah kan? Betul. Saya faham. Tolong betulkan saya kalau saya ada tersilap kata ataupun salah faham sepanjang sesi ini. Jadi yang apa yang saya faham sekarang ni cik cakap cik pernah mencuba untuk menyelesaikan masalah cik dengan cara cik mengubah jadual ulang kaji cik dan juga melakukan pelbagai hobi yang seperti menanam pokok tadi kan? Ya betul. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya nak cakap berterima kasih kerana berkongsi dengan saya. Sejujurnya saya ingin mengatakan bahawa apa yang cik alami ini adalah sangat kuat sebab tak semua orang dapat macam saya cakap lagi, tak semua orang dapat buat apa yang cik buat. Jadi di sini saya akan teruskan dan memberikan cadangan saya. Jadi, saya akan ingatkan sekali lagi kepada cik bahawa apa-apa cadangan yang saya akan kemukakan adalah pilihan daripada cik untuk memilih ataupun untuk cik pilih yang lain. Itu sama sekali atas pilihan cik ya. Bukan cik memang kena ambil, bukan ya. Okay. Saya harap cik jelas ya dengan apa yang saya terangkan. Saya jelas. Okey, baik. Okey, baik, antara cadangan yang saya boleh kemukakan yang saya rasa dapat membantu cik dalam menangani masalah cik ini ialah dengan berterus terang dengan ibu bapa cik. Tapi saya faham tak semua orang dapat membuat perbualan yang serius ataupun tak semua orang berani untuk berkomunikasi secara serius dengan ibu bapa. Maaf. Hilang ayat dia sekejap tadi. Tak semua orang boleh membuat perbualan yang serius dengan itu, saya faham. Tapi saya ingin juga mengatakan kepada cik kalau cik boleh dan mampu untuk berterus terang dengan ibu bapa itu adalah lebih baik. Sebabnya kerana dengan apa yang saya faham, isu dan masalah cik ini bukan saja kepada cik. Masalah cik juga memberi implikasi kepada ibu bapa cik. Seperti yang cik cakap tadi, ibu bapa cik juga berasa stres sebab dia orang work from home kan. Jadi saya rasa kalau cik dapat memberitahu dan berterus terang, ianya lebih baik lah. Ya. Okay. Boleh ya? Okay. Seterusnya saya akan mencadangkan satu lagi jalan penyelesaian yang saya rasa sesuai lah. Saya rasa antara cara lain yang cik boleh buat ialah dengan mengubah cara kehidupan cik secara berperingkat. Baik yang cik katakan tadi kepada saya, cik telah mengubah jadual pembelajaran ulang kaji cik pada malam kepada pagi, betul? Ya betul. Di sini saya nak maklumkan disebabkan cik tak pernah ataupun cik dah terbiasa untuk bermalam, mengulang kaji pada waktu malam. Jadi sekiranya cik menukar jadual waktu secara tiba-tiba, ia adalah menjadi satu yang masalah lah bagi fizikal cik. Jadi mungkin berkemungkinan cik tidak biasa lagi dengan jadual yang baru. Apa yang saya dapat cadangkan ialah mengubahnya secara sedikit-sedikit. Contohnya macam cik tidur awal terlebih dahulu. Kan daripada cik stay up malam-malam, cik boleh tidur awal dahulu. Biasakan tidur awal dahulu and then bangun pagi awal-awal. Dan daripada situ cik boleh organize ataupun menyusun kembali jadual secara berperingkat. Mula-mula tidur pukul 11, lepas tu dah boleh tidur pukul 11, tukar pukul 10.30 pula macam tu secara berperingkat. Okey. Apa yang saya terangkan ini adalah satu cadangan saja ya. Ya. Okey. Untuk hobi pula cik ada bagi tahu saya cik. Cik rasa macam hobi cik sangat memerlukan komitmen yang tinggi, betul? Betul. Saya rasa untuk perkara itu sangat bagus. Memulakan hobi baru sangat bagus sebab hobi dapat mengurangkan stres kita. Tetapi saya boleh mencadangkan cik untuk
untuk mencuba hobi yang tidak mempunyai komitmen yang tinggi seperti membaca buku, kan, membaca buku, mendengar lagu itu adalah salah satu hobi yang tidak memerlukan masa, tidak memerlukan masa yang lama dan juga tidak memerlukan komitmen yang tinggi pada cik. Betul betul betul. Saya rasa ada apa-apa lagi ke cik nak cik nak bincangkan dengan saya? Saya rasa tak ada apa-apa dah dan saya rasa cadangan yang cik bagi kat saya pun dah cukup menarik dan juga ia mungkin dapat menyelesaikan masalah saya. So saya akan cuba untuk pertimbangkan cadangan yang cik telah beri kepada saya. Baiklah, cik bebas ya untuk mempertimbangkan ataupun untuk menerima cadangan saya. Baik, saya harap cik dapat membuat keputusan yang bagus untuk menangani masalah cik. Dan saya ingin di sini juga saya ingin mengingatkan cik bahawa cik boleh menghubungi saya kembali sekiranya cik punya masalah seperti masalah kerap menangis ataupun stres cik terlalu tinggi. Jangan malu, jangan segan untuk hubungi saya kembali. Saya akan bantu selagi saya mampu dan saya akan rujuk cik kepada pakar yang kepada pihak yang lebih pakar. Ya? Okey. Kalau tiada apa-apa lagi, saya harap cik jelas ya dengan nasihat yang saya beri. Jika selepas ini cik rasa macam ada sesuatu yang cik nak kongsikan, saya harap cik boleh hubungi saya ya. Oh ya, baik. Baik. Saya rasa kalau tak ada apa-apa lagi, saya harap sepanjang sesi ini saya tidak menggurus kata-kata cik ya. Oh tidak. Saya harap cik tidak seritlah datang untuk sesi kaunseling kita hari ini dan apa-apa saya juga nak cakap yang apa-apa pun cik dialu-alukan datang untuk menghubungi saya. Sekiranya cik ada masalah ataupun inginkan seseorang untuk bercerita, cik hubungi saja saya boleh membantu sebaik mungkin. Jangan serit ya datang. Okey. Terima kasih.